Apa maksud dia? Apa yang ingin disampaikan? Bila dia dihukum sebagai thawbin najis, maka dia wajib dibasuh. Faham? Lepas dah habis samak, maka kulit tu kena basuh. Kena basuh. Dia kena basuh tu seperti mana bila kain kita mutanajis, kita kena basuh, maka kulit tu kena basuh. Faham? Melomorkan kulit itu dengan taik burun merpati, itu satu proses menukarkannya daripada ain najis kepada ain suci. Setelah dia dihukum suci, namun dia adalah mutanajis, maka kena basuh. Itu proses lain, faham? Itu adalah proses membasuhnya pula. Yang pertama adalah ihalah, yang kedua adalah izalah, faham? Yang pertama melomorkannya dengan adwiyah tadi, ihalah, proses samak lah. Dan membasuhnya dengan air itu adalah proses biasa, membasuh sesuatu yang terkena najis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Dua perkara yang merupakan ainnya najis boleh berubah secara ihalah, istihalah, menjadi benda yang ainnya suci. Faham? Dalam kitab Safinatun Najah, 3 perkara. Yang ketiga apa dia? Wa masara hayawanan. Sesuatu yang dia berubah daripada bangkai menjadi haiwan, iaitu dicontohkan ulat yang keluar daripada bangkai. Ulat itu atas takdir dia memang berasal daripada bangkai. Bangkai jadi ulat, faham? Bangkai najis ain, ulat adalah suci ain. Berdasarkan takdir tadi, maka dia adalah merupakan perkara yang ketiga selain daripada 2 yang kita contohkan bagi sesuatu yang asalnya ain najis berubah menjadi ain suci. Faham? Wa masara hayawanan adalah contoh ataupun perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga. Dia atas takdir ulat itu memang berasal daripada bangkai. Namun sebahagian ulama tidak menjadikan wa masara hayawanan itu sebagai contoh dalam masalah ni. Faham? Sebab apa? Mereka kata ulat itu dia bukan berpunca daripada bangkai. Dia adalah benda luar lah, benda luar yang mendampingi bangkai. Dia benda daripada luar datang daripada bangkai, lepas tu nampak macam ulat tu beranak daripada bangkai, tapi sebenarnya tak. Dia ada benda lain yang mendampingi bangkai, virus ke, bakteria ke, apa benda ke, dan benda itulah yang membesar menjadi ulat. Jadi kalau itulah sebenarnya hakikat yang berlaku, proses kejadian ulat tadi, kalau begitulah sebenarnya proses kejadian dia, maka ia tidak sesuai lah dijadikan contoh untuk sesuatu yang asalnya apa? Ainnya najis, kemudian dia jadi ain yang suci. Faham? Jadi khilaf ini berpunca bukan pada hukum. Khilaf tu bukan pada hukum. Khilaf ini berpunca daripada mengenal pasti proses sebenar. Hakikat sebenar sesuatu ni menimbulkan, memahami atau mengetahui hakikat sebenar sesuatu akan menimbulkan perbezaan dalam mengeluarkan fatwa. Contohnya dalam bab najis ni. Kamu dah baca dalam Iqna, ada beberapa contoh yang mana ulama khilaf, dia najis ke dia tak najis. Jadi dia punya khilaf tu bukan dibina atas khilaf pada memahami nas, bukan, tetapi dia khilaf pada memahami benda tu sendiri, hakikat dia apa. Faham tak?
Okey. Sebahagiannya kita dah sebutkan sebelum ni, sebahagiannya kamu dah belajar dalam kitab Iqna. Macam kita bagi contoh sebelum ni, masalah sarang laba-laba, sawang. Faham? Jadi hakikat dia tu apa? Dia adakah satu cecair yang keluar daripada perut dia, ataupun sesuatu yang berpunca daripada cecair air liur dia? Maksudnya sawang ataupun sarang laba-laba itu dibina daripada air liur. Air liur labah, lelabah ataupun labah-labah. Kalau itulah hakikat dia, maka suci. Air liur binatang suci. Faham? Tapi kalau dia bukan begitu, dia benda yang keluar daripada perut dia, maka kaedah dia, sebarang cecair yang keluar daripada dalam perut binatang ni hukumnya adalah najis, kecuali air mani. Kecuali air mani dan benda yang berasal daripada air mani, seperti telur. Faham? Seperti telur. Okey, sambung. Apa-apa, apa sahaja, sama ada benda tu apa pun, apa, tubuh manusia ke, benda selain daripada tubuh ke, apa sahaja. Wa ma najusa, dan apa-apa yang menjadi najis sebabkan bersentuh dengan mana-mana bahagian daripada anjing. Mana-mana bahagian daripada anjing. Mana-mana bahagian, sama ada bahagian dalaman, bahagian luaran, apa sahaja. Lagi? Maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. 7 kali dibasuh dengan tanah, salah satu dengan tanah. Apa-apa yang tersentuh dengan mana-mana bahagian daripada anjing. Samalah juga apa-apa yang tersentuh dengan sesuatu yang tersentuh. Faham? Dengan mana-mana bahagian daripada anjing dibasuh 7 kali. Sama. Apa-apa yang tersentuh dengan sesuatu yang tersentuh, sama juga hukum dia, iaitu dibasuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Lagi? Rasulullah SAW bersabda, apabila anjing menjilat bekas, maka basuhlah bekas itu sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Syekh Utsman. Muslim telah tambah dalam satu riwayat, ulahun Nabi Turab, pertamanya adalah dengan tanah. Dan pada riwayat yang lain, dan campurkanlah dengan tanah pada kali yang ke-8. Lagi? Wal muradu anna al-turaba sahibu sabi'ata, kama fi riwayat anna turaba sahibu sabi'ata, zahiru sahabu. Dia sebut 8 tu, sebenarnya 7 lah. Ulama tafsirkan apa maksud hadis Nabi wa'afiru thaminah. Afir ni kan maknanya lomokan dengan tanah. Maksudnya air campur tanah kan, jadi tanah tu nombor 8. Tu maksud ke-8. Air nombor 7, tanah nombor 8. Itu maksud hadis
supaya kita nak selaraskan dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan 7 kali saja. Faham? Itu cara tafsir hadis. 8 maksudnya dia adalah tanah adalah sesuatu yang mengiringi atau bersama dengan air yang ketujuh. Maka tanah kira nombor 8. Okey? Seterusnya والمراد أن التراب يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود السابعة بالتراب. As-sabi'atu bit-turab. Ada satu lagi riwayat as-sabi'ah bit-turab. Maksudnya as-sabi'ah musahiban bit-turab. Musahibatan bit-turab. Yang ketujuh itu maksudnya basuhan yang ketujuh bersama-sama dengan tanah. Lagi وبين هذه ورواية أولاهما تعارض. kemudian tengok bagaimana ulama kita memahami hadis. Ada hadis yang sebut ulahun nabit turab. Ada hadis yang menyebut ukhrahun nabit turab. Tanah tu yang akhir. Ada yang sebut di tengah-tengah tu tanah. Ada yang guna lafaz yang baru kita bacakan tadi. Wa'afiru thamina wa'afiru thamina. Maka sebenarnya tanah tu perlu ada pada kali yang keberapa? Pertama ke? Ada juga hadis yang pertama. Ke yang terakhir ke? Yang tengah ke? Maka ada ta'arud antara satu dengan yang lain. Kemudian تعارض في محل التراب فيتساقطان في تعليل محله. فيتساقطان في تعليل محله. ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية دارقطني إحداهن بالبطحاء. ada riwayat yang lafaznya ihdahunna bil batha. Ulahunna, ukhrahunna, afiru thamina, ihdahunna bil batha. Maka cara kita ulas tentang masalah ini, kita kata dalam masalah penentuan tempat tanah itu ada dua jenis riwayat. Ada riwayat yang menentukan tempat. Ada riwayat yang tidak menentukan tempat. Faham? Bahagi dua. Kemudian semua riwayat-riwayat yang menentukan tempat gugur, saqatat anil i'tibar. Faham? Fil istidlal. Semua riwayat-riwayat yang menentukan tempat gugur daripada boleh diambil kira dalam pendalilan. Sebab apa? Idza tasaqata idza ta'arada tasaqata. Ini kaedah dia. Bila dalil-dalil antara satu dengan yang lain berlaku pertentangan sehingga tidak boleh dijamakkan, maka semua riwayat-riwayat itu dipanggil gugur. Gugur daripada boleh diambil kira dalam pendalilan. Maka semua riwayat itu gugur, maka tinggallah yang sebelah lagi, iaitu riwayat yang tidak mentakyinkan apa? Tidak mentakyinkan tempat, iaitu lafaz dalam riwayat Daraqutni ihdahunna bil batha. Salah satu daripadanya adalah dengan tanah. Maka riwayat itulah yang muktabar. Maka begitulah yang keluar dalam kitab furu' kita. Tanah itu hanya perlu ada pada salah satu daripada 7, tidak semestinya pada mana-mana kiraan. Faham? Ihdahunna bil batha. Lagi? Itu cara pendalilan dalam mengisbatkan salah satunya dengan tanah. Faham? Dan kamu telah dibentangkan hal-hal riwayat tentang masalah ini. Kemudian apa? Dalam lafaz hadis idza walagal kalbu fi inani, idza waligha atau idza walagal kalbu fi inai ahadikum. Dalam matan dinyatakan wa ma najusa bi mulaqati syai'in, sesuatu yang mana telah menjadi najis dengan sebab tersentuh dengan mana-mana bahagian daripada anjing, kan? Mana-mana bahagian, air liur dia ke, darah ke, najis ke, apalah, mana-mana bahagian. Maka mana-mana bahagian itu diambil dalil macam mana?
maka dia ambil dalil, sedangkan dalam hadis sebut hanya perihal jilatan anjing. Apabila anjing menjilat, bila sebut jilatan anjing, maksudnya bekas itu telah terkena air liur anjing. Kenapa kita tak istimbatkan sesuatu yang terkena air liur anjing wajib dibasuh 7 kali? Selain daripada itu tak wajib. Kerana zahir nas air liur je. Tak sebut tahi anjing, tak sebut darah anjing, tak sebut bulu anjing, tak sebut. Hanya sebut air liur. Maka daripada mana ta'mim, pengumuman yang telah dilakukan oleh fuqaha sehingga menyebut syai'un, maka itu dikiaskan. Baca ghairul wulu. Imah dan dikiaskan dengan jilatan akan selainnya. Kias. Seperti air kencing dan Selainnya. Jadi selainnya ghair tu mubaham, maka kita perlukan min bayaniyah. Selainnya apa? Nya jilatan. Apa selainnya? seperti air kencing, Kencing, itu tafsir kepada selainnya. Air kencing lagi, peluhnya. Seterusnya, kerana bahawasanya apabila wajib oleh perkara yang disebutkan disebabkan mulutnya, bersama bahawasanya dia adalah bahagian yang paling suci yang ada padanya, paling bersih, bukan suci. bahkan dia adalah haiwan yang paling bersih dari segi bau mulut, kerana selalu menjadi lidah. Maka pada In selain tatrukhu yalhath. Apa ayat dia? In apa? In tadribhu yalhath. Atau tatrukhu yalhath. In tahmil alaihi. In tahmil alaihi. Lagi? Dia kata anjing ni binatang yang mana air liur dia paling bersih. Sebab apa? Dia selalu jelek, dia selalu refresh air liur dia, renew. Dia jadi air liur dia sentiasa air liur baru. Sebab dia kan selalu jelek kan. Dalam tubuh anjing ni air liur dia paling bersih sebab dia adalah binatang yang bukan dalam tubuh anjing, bahkan di antara binatang lain, kalau iktibar inilah, air liur dia yang paling banyak ditukar. Sebab dia selalu menjelik. Faham? Kalaulah bahagian yang paling bersih lah, kalau segi zahirnya pun dihukum najis. Faham? Kalau benda yang memang najis itu tai, air kencing, lagilah kena basuh 7 kali. Faham? Itu cara dalil dia. Seterusnya, maka pada selain mulut ada lebih lagi wajib basuh. nampak tak? Kias menggunakan kaedah aula. Maqis dengan maqis alaih. Maqis alaih itu lebih aula. Maqis itu lebih aula dengan hukum berbanding maqis alaih. Maqis, contohnya air kencing, lebih aula dengan hukum. Hukum apa? Kena basuh 7 kali. Berbanding hukum yang ada pada maqis alaih, iaitu air liur. Lagi? Habis. Itu cara pendalilannya. Saya dah pernah sebut sebelum ni. Kamu pun dah belajar lagi kena. Seterusnya, ulama Syafi'i, bukan ulama Syafi'i, Imam Syafi'i ada 2 qaul. 3 qaul. Tentang masalah adakah yang dicampur dengan air itu mesti tanah. Ada 3 qaul Imam Syafi'i. Mesti tanah. Adakah mesti tanah ataupun boleh sabun? Ashnan. Yang ma'ruf semua kamu tahu mesti tanah lah. Tapi yang kita belajar dalam minhaj ni, rupanya dalam masalah ni Imam Syafi'i ada qaul lain, iaitu boleh juga selain daripada tanah. Contoh sekarang ni sabun lah. Kalau kita ada contoh ashnan.
Asnan ni lah satu benda daripada pokok ni untuk bersihkan badan. Orang mandi dulu pakai benda tu. Ambil daripada pokok, dia jadi macam sabun. Faham? Macam? ويظهر تعين التراب جمعا بين نوع الطهور. Dapat yang azhar wajib menggunakan tanah kerana menimbulkan di antara dua jenis alat suci. Jam'an baina Nau'ain tahur. nau'aid tahuri. Yalah. Iaitu pertama tanah, yang kedua air. Tanah ni adalah tahur dalam bab tayamum. Faham? Air adalah tahur dalam kebanyakan bab. Maka kita kata dalam bab ini mesti tanah. Sebab tanah ni bukan sesuatu yang ganjil. Faham? Dijadikan sebagai alat bersuci. Betul tak? Tanah bukan benda yang ganjil. Bahkan dia adalah merupakan salah satu alat bersuci kan dalam tayamum, menggantikan wuduk. Maka bila hadis itu sebut tanah, maka kita melihat menyebut tanah itu adalah ta'yin, bukan tamthil. Faham? Seperti mana dalam riwayat samak yang kita baca semalam, yutahhiruhal ma' wal qaraz. Qaraz tu adalah tamthil, contoh, bukan ta'yin mesti. Faham? Faham tak? Qaraz tu adalah contoh je. Boleh juga guna selain daripada qaraz untuk samak. Tapi perkataan turab batha yang datang dalam hadis, mafhum dia tu adalah mesti. Dia bukan contoh, dia mesti pakai tanah. Faham tak? Adapun pendapat yang muqabil yang mengatakan boleh juga dengan selain tanah, memahami bahawasanya sebutan tanah dalam hadis itu adalah contoh aja. Contoh tanah dan apa-apa yang berfungsi seperti tanah untuk menyucikan badan orang, sabun ke, shenan ke. Lagi? Wathani la, pendapat yang kedua la, maksudnya la yata'ayyanu turab, tidak semestinya tanah. La yata'ayyanu turab. Al-qawlu sani wa yaqumu maqamat turabi ghairu turab. Ka tu adalah contoh kepada ghair. Seperti ashnan, lagi sabun. Akan datang terjemah akan datang harusnya bertayamum dengan pasir yang ada padanya debu. Debu lah, debu pasir. Dalam bab tayamum, boleh tayamum dengan debu yang ada pada pasir. Kalau dekat sana boleh, sini lagi boleh. Faham? Kalau dalam bab tayamum ghubarur ramli ni boleh, maka di sini lagi boleh. Apa dia wajah aulawiyah? Najmi, dia kata apa? Lebih aula. Dia guna kata apa? Maka di sini lebih aula. Dia kata di sini lebih aula lah, boleh. Jadi bila dia sebut begitu, maka kita ni kena cari wajah aula. Kenapa lebih aula? Kenapa dalam bab ni kalau kat sana boleh, kat sini lagi-lagi lah boleh? Apa dia punya sudut tu yang dia panggil wajah aulawiyah dia tu? Siapa boleh bagi tahu? Mana? Wajah aulawiyah dia apa?
dalam bab tasbih. Bab ni apa? Bab tayamum rukhsah. Ini mesti. Maka kalau rukhsah boleh, mesti lagi boleh. Terbalik kan? Dia kalau mesti boleh, yang rukhsah lagi lah boleh. Bukan macam tu ayat dia. Ha? Okey. Duduk. Okey, siapa lagi nak cuba? Apa dia punya wajah aula dia? Yang ditulis kat depan tu? Tak ada. Tadi kan kita faham kan, kenapa kita kata kalaulah air liur pun najis, maka tahi lagilah najis, lebih aula lah najis. Maka ditanya, apakah wajah yang tahi lebih aula najis? Boleh nampak kan dia punya wajah dia? Boleh nampak lah. Tahi tu memang najis. Air liur ni bersih kan. Kalau benda yang biasanya bersih pun najis, benda yang najis lagi dah najis. Faham? Tu dipanggil wajah aula. Jadi kat sini, kalaulah dalam bab tayamum ghubarul ramli pun boleh, maka dalam bab ni lagilah boleh. Apa dia punya wajah dia? Ada kot dalam Qalyubi ada tulis. Bittini tentulah. Itu selepas perkataan yang tadi itulah kita baca dalam matan tu. Terus lintifa. Lil iktifa. Okey, duduk. Tu dah ada tu. Sebab itu dalam kitab Syarqawi ni dia ada memberi, sebelum ni kan saya dah terangkan apa beza batu melontar dengan batu istinja. Sama juga di sini, apakah beza antara turabut tayammum dengan turabu at-tasbih? Faham? Apa beza? Apa beza tanah yang digunakan untuk tayammum dengan tanah yang digunakan untuk tasbih? Beberapa perbezaan akan diterangkan. Khulasahnya turabut tasbih ni dia lebih ringan, lebih simple dan lebih kurang syarat berbanding apa? Membanding tanah tayamum. Tanah dalam menyuci najis mughalazah ni dia lebih ringan berbanding tanah yang digunakan untuk tayamum. Faham? Dia lebih ringan. Daripada situ kamu dah faham dah dia punya wajah aula dia. Faham? Kalau dalam bab tayamum yang sebenarnya berat pun boleh memadai menggunakan ghubarur ramli, maka dalam bab tasbih yang lebih ringan lagilah boleh. Faham tak? Kalau dalam bab tayamum pun boleh ghubarur ramli, sepatutnya ghubar ramal ni bukan tanah, tapi dia boleh guna dia punya debu dia untuk apa? Untuk tayamum. Maka dalam bab ini lagilah boleh. Faham? Sebab dia punya muqtada dia, bab ni memang dia punya syarat lagi ringan daripada bab sana. Kalau sana pun boleh diringankan, maka di sini lagilah boleh. Faham? Okey, perbezaan dia antara tanah tayamum dengan tanah tasbih. Perbezaan pertama, tanah tayamum tidak boleh basah. Dia tak boleh apa? Ratab. Tu tadi tu tin. Dia tak boleh tin.
tin ni maksudnya tanah bercampur air. Dia tak boleh. Sebab tu orang nak tayamum, dia kena lap dulu tangan dia. Dia jangan bagi jadi basah. Faham? Bila jadi basah, benda itu dalam bahasa Arab tak dipanggil turab, tak dipanggil sa'idan. Sedangkan yang dituntut adalah tanah, bukan tin. Tin adalah merupakan tanah yang bercampur air. Tapi dalam bab tasbih ni memang kena campur dengan air. Faham? Bukan tak boleh. Memang cara dia tanah tu kena campur dengan air. Betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab tayamum, tanah itu dia tak boleh bercampur dengan benda asing. Contohnya tepung. Faham? Tak boleh. Dia tak boleh campur dengan benda asing. Contohnya ramal, pasir. Tak boleh kan? Mau belajar kan? Tanah dalam tayamum tak boleh campur dengan pasir. Elak dia, bila campur dengan pasir, walaupun sedikit, pasir itu akan menegah daripada tanah sampai ke kulit. Dia tak boleh rata. Sebab benda tu ada atas kulit, jadi tanah tak boleh sampai. Di tempat ada pasir tak sampai. Tapi dalam masalah tayamum, dalam masalah tasbih, tanah yang kita ambil tu, kita ambil tanah tu bercampur dengan batu-batu, kerikil ke, batu kecil ke, tak kisahlah, rumput ke, tanah tu kita buah air. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Asalkan tanah itu mengeruhkan air memadai. Faham? Tanah tu bercampur dengan tepung contohnya. Ada masalah tak? Ada masalah kalau tepung itu mengubah air. Faham? Selagi benda asing yang bersama dengan tanah tu dia tak ubah air, bahkan yang mengubah air itu adalah tanah sahaja, maka tak ada masalah. Jadi tayamum tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam masalah tayamum, apa dia? Tadi apa yang hantar baca tadi? Ratab dengan apa? Itu dah sebut dah dua tu. Ratab dengan khalid. Boleh tak kita tayamum menggunakan tanah musta'mal? Boleh tak? Tanah musta'mal boleh? Tak boleh. Menurut pendapat yang muktamad. Seperti mana ada air musta'mal, maka ada tanah musta'mal. Sekarang ni tanah yang musta'mal yang kita dah guna untuk tayamum tu, tanah tu lah yang kita campur ketika menyuci najis mughallazah. Boleh tak? Adakah disyaratkan tanah tasbih ni dia mesti tanah yang tidak musta'mal? Ataupun boleh juga tanah yang musta'mal? Ada khilaf di antara Ramli bin Hajar. Imam Ramli kata boleh. Ibn Hajar tak boleh. Wala musta'malun fil asah. Ada khilaf. Itu kena cek dalam Bushrah. Khilaf Ibn Hajar ke atau khilaf bainal ashab? Tapi walhasilnya muktamadnya tak boleh lah. Jadi bila muktamadnya tak boleh, kita tak boleh lah jadikan contoh perbezaan. Faham? Kita tak boleh jadikannya sebagai contoh perbezaan. Okey. Terusnya, boleh tak satu orang dia betul pendapat kedua kan? Ada satu lagi dia tak sebut lah dalam Kazul Gharibin. Jadi pendapat ketiga dalam masalah ta'ayyunut turab ni. Dua je. Dalam Mughni ada sebut satu lagi. Satu lagi pandangan apa? Baca Mughni. Qaul yang ketiga. Wathalithu yaqumu maqamahu inda faqdihi lid-darurah. Wala yaqumu inda wujudihi. Itu yang ketiga. Satu lagi ada empat. Waqila yaqumu maqamahu fima yufsiduhu ad-darur. Ada empat qaul.
Faham? Pendapat yang ketiga, kita boleh guna selain daripada tanah kalaulah tanah tak ada. Tanah tak ada nak cari, nak samak ni. Tanah tak ada. Jadi ada sabun, boleh pakai sabun. Itu qaul yang ketiga. Qaul yang keempat, kalaulah tanah, air yang bercampur dengan tanah tu dia boleh rosakkan benda yang kita nak cuci tu, maka tak wajib pakai tanah. Kalau benda itu kalau kena tanah, air campur tanah tak rosak, maka wajib pakai tanah. Faham? Itu qaul yang keempat. Muktamadnya ma'ruf ta'ayyunut turab, mesti menggunakan tanah. Faham? Boleh tak satu orang dia basuh, dia mughalladhah 7 tanah, 7 air tanah, boleh tak? Duduk Najmi. Boleh tak? Siapa nak jawab? Cepatlah. Siapa nak jawab? Siapa-siapa je. Boleh. Sebab boleh, ini satu boleh, ini lagi boleh. Dalam masalah kita punya kepala, dalam masak kalau kita melakukan lotion boleh. Ini kami dulu boleh. Okey, duduk dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
salli ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad wasilah wa fadhil. Ashab Surah Ramli Ibn Hajar Ittifaq. Okay. Siapa lain jawab? Boleh. Karena usilah samaan dia dah itu Robin. Karena salah satu daripada anak ni, anak dia apa? Awal ke akhir ke tengah ke, jadi dia guna. Kalau 7 air tanah boleh. Salah satu tanah tu mengiringi air. Mengiringi air tak boleh sebab tanah tu akan jadi najis. Tanah najis. Tapi kalau satu je air tanah, dia tak jadi najis pula. Kalau satu je, kita tak ambil semua, satu je, tak boleh pula, dia tak jadi najis. Last, cepat main masjid ni. Tak ada. Dia yang mesti ada air tanah kan? Berapa mesti? Air tanah tu mestinya berapa? Sekali. Yang baki tu 6. Air. Air itu mesti tak? Air itu mesti tak? Mesti. Apa yang mesti? Boleh tak 6 tu air mustakmal? Boleh tak? 6 tu salah satu ke semua ke macam mana ke air mustakmal? Boleh tak? Boleh? Boleh tak? 6 tu mesti air mutlak ke boleh air mustakmal? Mesti? Mesti. Yakinlah. Mesti air mustakmal, air mutlak. Mesti. Okey? Mestilah. Okey, mesti. Kalau satu orang ambil wudu, dia mesti dengan air mutlak. Mesti. Kalau dia ambil wudu pakai air yang campur tanah, sah tak wudu dia? Sah. Boleh. Dalil dia? Apa dalil dia? Ya. Apa dalil dia? Dalil daripada kitab. Boleh. Muka surat 2 dalam kitab ni. Bila apa ibarat dia? Tak. Bahawasanya kalau air campuran tanah tu tak apa. Apa dalil dia?
Muka surat 2 kan. Apa dia ibarat dia? متغيرا بمكث وطين وتراب Lagi? أو بتراب طرح في الأصل. Au bi turabin turiha al-azhar. Jadi kalau kita ambil wudu bercampur dengan air yang bercampur dengan tanah, menggunakan air yang bercampur dengan tanah, bi turabin turiha fil azhari. Maksud air itu berubah dengan sebab tanah yang sengaja dibuang ke dalamnya. Boleh. Jadi kalau 6 tu adalah air yang bercampur dengan tanah, boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah. Dia jangan tak ada tanah langsung. Faham? Itu tak boleh. Kalau semua tanah tak ada masalah. Sebab 6 itu syaratnya air mutlak. Air yang bercampur dengan tanah tidak menjejaskan kemutlakan dia. Faham? Maka boleh lah. Faham ke tak faham? Sebab itu kalau satu orang tu dia kaki dia kena anjing, ada satu tadahan air, contoh lubang tu ada air tadah. Lubang tu air yang dalam lubang tu air warna coklat. Sebab korek tanah kan, betul ada mata air ke ataupun air hujan ke. Dan air tu adalah air yang 2 kolah syarat dia. 2 kolah. Jadi kalau macam tu senang je. Dia selup kaki dia dalam tadahan air tadi. Macam mana dia nak jadikan dia telah basuh 7 kali? Dia celup kaki dia, macam mana dia nak jadikan air itu 7 kali? Bahawasanya dia telah basuh 7 kali. Macam mana cara dia? Dia apa? Kalau dia cedok, dia tuang kat kaki, itu jelas. Sekarang ni dia celup kaki je. Macam mana nak jadikan benda tu 7 kali? Ni semua nak belajar, yang kena ada. Digerakkan kaki dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia keluar kaki dia dah bersih. Faham? Tak perlu campur tanah. Memang air tu campur tanah. Faham? Tapi syaratnya air dalam tu mesti 2 kolah. Faham? Kalau air tu tak 2 kolah tak boleh. Air tu najis. Faham? Air tu akan jadi najis. Sama juga, kita nak basuh 6 kali dengan air biasa, 1 dengan air tanah. Kolah besar, sungai ke apa ke, tangan kita kan, kita nak 6 kali je. Kita masukkan tangan kita dalam kolah tu, kita goyangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bas. Kemudian ambil air tanah tu, tuang sekali, dah bersih. Ataupun masuk tanah dululah bagusnya. Nanti nak kena cuci lagi sekali kan. Sama juga air pipe. Kita pergi kat sinki, tangan kita kena tarik anjing, dah hilang dah dia punya tu, air dia semua bau. Jadi macam mana nak jadikan 6 kali? Jadi kita letak je tangan kita bawah pipe tu, kan dia berjalan, sentiasa air baru jatuh. Jadi kita biar sekira-kira benda yang jatuh atas kita tu dah 6 kali, maka bas, ia sudah apa? Ia sudah memadai. Faham? Sudah memadai. Wallahu a'lam. Subhanallah.